Setiausaha, terima kasih atas temu bual ini. Tuan sedang bercakap kepada penonton global melalui Al Jazeera English, Al Jazeera Arabic dan platform digital kami. Mencapai penonton di seluruh Timur Tengah termasuk Qatar, Arab Saudi, Emiria Arab Bersatu, Bahrain, Kuwait, Oman dan Iran serta berjuta-juta orang di seluruh dunia. Izinkan saya mulakan dengan bertanya perkara berikut. Adakah perbincangan rasmi dengan Iran sudah bermula atau anda masih dalam komunikasi langsung untuk meneroka titik persamaan? Adakah terdapat mesej dan perbualan langsung antara individu di Iran dan Amerika Syarikat, terutamanya melalui orang tengah? Telah ada perbincangan dan Presiden sentiasa memilih diplomasi serta penyelesaian melalui rundingan dan kita sebenarnya boleh melakukannya lebih awal. Bayangkan sebuah rejim Iran yang daripada membelanjakan berbilion dolar untuk menyokong kumpulan pengganas dan membuat senjata, melabur di Iran untuk rakyatnya, mengelakkan kekurangan air dan memastikan ekonominya menawarkan peluang. Rakyat Iran adalah rakyat yang luar biasa. Rakyat yang luar biasa, sangat bijak dan berdaya usaha, tetapi rejim mereka telah menjadi masalah. Sebaliknya, mereka memilih untuk membelanjakan kekayaan negara dengan menyokong Hezbollah, Hamas, dan milisia Syiah di Irak, menggugat kestabilan Syria dan menaja keganasan di seluruh dunia, membina drone dan senjata untuk mengancam jiran-jiran mereka. Kami akan menyambut baik Iran yang dipimpin oleh orang-orang dengan visi masa depan yang berbeza, dan jika peluang itu muncul, kami akan mengambilnya. Apakah tuntutan utama anda terhadap Iran pada saat tertentu dalam peperangan ini? Rezim Iran tidak boleh sama sekali memiliki senjata nuklear dan perlu berhenti menaja keganasan serta membina senjata yang mengancam negara jiran mereka. Peluru berpandu jarak dekat yang dilancarkan ini mempunyai satu tujuan sahaja, yaitu menyerang Arab Saudi, Emiria Arab Bersatu, Qatar, Kuwait dan Bahrain. Itulah jarak capaian senjata-senjata tersebut. Mereka mempunyai beribu-ribu daripadanya dan telah membina banyak, jumlah yang luar biasa banyak. Belum lagi keinginan mereka untuk memiliki senjata nuklir itu bagi mengancam dan memeras ugut dunia. Itu tidak akan pernah dibenarkan. Ia adalah risiko yang terlalu besar. Apakah yang anda anggap sebagai konsesi minimum Teheran hari ini untuk menamatkan konflik ini? Saya rasa mereka perlu mengambil langkah konkret untuk membuktikan bahwa mereka tidak berusaha mendapatkan senjata nuklir. Jika apa yang mereka mahukan ialah tenaga nuklir, terdapat beberapa negara di rantau ini yang sudah mempunyai atau akan mempunyai tenaga nuklir dengan mengikuti mekanisme antarabangsa yang telah ditetapkan dan diterima oleh semua pihak. Sistem ini membenarkan import bahan api untuk menjana elektrik untuk grid dan membekalkan tenaga kepada rakyat mereka. Apa yang mereka tidak boleh miliki ialah satu sistem yang membolehkan mereka menukar proses itu dengan cepat kepada senjata nuklir. Mereka perlu berhenti membuat semua drone dan peluru berpandu ini. Kita baru-baru ini melihat bahawa mereka telah berbohong. Mereka menafikan mempunyai peluru berpandu jarak jauh, tetapi mereka telah melancarkan dua yang jauh melebihi had yang ditetapkan oleh kansler mereka sendiri beberapa hari sebelum itu yang dikatakan mustahil untuk dicapai. Mereka harus meninggalkan program persenjataan dan cita-cita nuklear mereka. Dan jika mereka berbuat demikian, masa depan Iran boleh menjadi cerah. Tetapi mereka mesti memilih jalan itu. Dan selama 47 tahun mereka enggan mengikutinya. Iran menolak tuntutan Zewa dan mengenakan syarat seperti pampasan keuangan serta pengiktirafan kedaulatan ke atas Selat Hormuz. Adakah tuntutan ini boleh diterima oleh orang Amerika? Kedaulatan ke atas Selat Hormuz tidak boleh diterima oleh kami, mahupun oleh seluruh dunia. Tiada siapa di dunia yang akan menerima perkara itu. Pertama sekali, ia akan mewujudkan satu duluan yang luar biasa. Jadi, negara-negara boleh mengambil alih laluan air antarabangsa dan menuntutnya. Amerika Syarikat juga boleh melakukan perkara itu. Begitu juga negara lain seperti China di Laut China Selatan. Tiada siapa yang akan menerima perkara itu dan memang tidak sepatutnya. Sekarang saya akan berterus terang. Hanya sedikit tenaga Amerika yang melalui Selat Hormuz, tenaga yang kami bergantung kepadanya. Kami mengakui kesan perkara ini terhadap pasaran global dan jiran-jiran kami, terutamanya sekutu-sekutu di rantau ini yang menghasilkan tenaga dan perlu mengeksport ke pasaran. Jadi, tiada negara di rantau ini harus menerima bahawa Amerika Syarikat tidak akan menerima keadaan itu. Ia adalah satu syarat yang tidak sah yang mereka tuntut. Itu memang tidak akan berlaku. Sementara kempen Ekantiwa dan Israel berterusan, tiada petunjuk jelas bahawa Selat Hormuz cukup selamat untuk memulihkan aliran minyak dan gas ke pasaran global. Adakah anda sedang mempertimbangkan satu pelan untuk memastikan kawalan penuh ke atas seluruh selat itu? Baiklah, Selat Hormuz akan terus terbuka. Apabila operasi ini tamat, ia akan tetap terbuka, sama ada dengan cara ini atau cara lain.
Sama ada kerana Iran akan mematuhi undang-undang antarabangsa tanpa menyekat laluan perdagangan atau kerana satu gabungan global dan serantau bersama Amerika Syarikat akan memastikan ia kekal terbuka. Sama ada dengan cara ini atau cara lain, ia akan tetap terbuka. Tetapi kami mempunyai matlamat yang sangat jelas yang kami cuba capai di sini. Matlamat tersebut ialah pemusnahan tentera udara mereka yang telah pun selesai, pemusnahan tentera laut yang sebahagian besarnya telah dilakukan dan pengurangan ketara pelancar peluru berpandu yang sedang berjalan. Dan memusnahkan kilang-kilang peluru berpandu dan drone yang digunakan untuk menyerang jiran-jiran Achamis Swamiawa dalam kehadiran kami di rantau ini. Adakah kita akan mencapai matlamat-matlamat ini? Adakah kita mendahului jadual? Kita akan mencapainya dalam beberapa minggu, bukan bulan. Kita akan menangani isu Selat Hormuz dan terpulang kepada Iran untuk membuat keputusan. Jika mereka cuba menyekat selat itu, mereka akan menghadapi akibat yang sebenar, bukan sahaja dari Amerika Syarikat, tetapi juga dari negara-negara di rantau ini dan dunia. Sekutu serantau anda di rantau ini, kemudahan tenaga kritikal mereka sedang dibom, bandar-bandar dibom hampir setiap hari dan mereka mencari jalan yang jelas untuk kembali kepada kestabilan. Apakah mesej anda kepada mereka? Baiklah, saya percaya bahawa cara terbaik untuk mencapai kestabilan, memandangkan siapa yang memerintah di Iran, adalah dengan memusnahkan keupayaan masa depan mereka untuk melancarkan peluru berpandu dan drone terhadap orang awam dan infrastruktur. Iran telah menyela infrastruktur tenaga negara-negara yang bahkan tidak berperang dengan mereka. Walaupun begitu, mereka tetap menyerang negara-negara tersebut. Sebab itulah mereka membina peluru berpandu dan drone ini. Tetapi mereka juga menyerang kedutaan dan pejabat diplomatik, sesuatu yang belum pernah berlaku sebelum ini. Atacaram aeroportos, outro fato inédito. Itulah yang mereka lakukan, dan ini menunjukkan Iran yang lemah. Ini ialah Iran yang lebih lemah daripada pada bila-bila masa dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini. Bayangkan dalam 3 atau 5 tahun lagi, dengan lebih banyak peluru berpandu dan drone, apa yang mereka akan lakukan terhadap jiran-jiran mereka dan terhadap kita? Ia tidak boleh diterima. Sebab itu ia perlu dilakukan sekarang. Amerika Syarikat akan menyelesaikan tugas ini. Kami sedang bekerja sama rapat dengan semua sekutu kami dalam isu pertahanan. Anda tahu, malangnya, drone dan peluru berpandu kadang-kadang boleh melepasi, tetapi kebanyakan pelancaran itu berjaya dinetralkan. Ia ditembak jatuh sebelum mengenai sasaran atau kemusnahan akan berlaku. Negara-negara ini adalah negara yang kuat dan stabil di rantau ini. Sekutu dan rakan kita, dan kita akan terus hadir menyokong mereka dalam serangan ini. Sebenarnya, mereka bukanlah pihak yang bertanggung jawab. Iran menyasarkan mereka sebagai tindakan balas, menunjukkan dengan siapa kita sedang berurusan, malangnya. Tapi nampaknya Selat Hormuz bukanlah satu-satunya perkara yang perlu mereka risaukan. Dengan Houthi melancarkan peluru berpandu ke atas Israel, Bab al-Mandab dan Laut Merah menjadi isu yang anda perlu pertimbangkan semula dengan serius. Mungkin itu adalah isu yang berterusan. Apabila mereka melakukannya, Amerika Syarikat bertindak balas, begitu juga ramai sekutu serantau pada masa lalu. Itu adalah keinginan Houthi atau Iran untuk menutup laluan antarabangsa ini dan mewujudkan jalan bertol, di mana anda perlu meminta kebenaran daripada mereka. Untuk menggunakannya dan membawa produk mereka masuk atau keluar dari pasaran. Ia tidak boleh diterima bagi kami dan sepatutnya juga bagi dunia. Ini adalah perkara asas. Saya gembira dengan usaha Bahrain dan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang kami sokong untuk mewujudkan satu pakatan yang menolak senario dunia seperti ini. Dan di mana sama ada orang Iran di satu pihak atau Houthi di pihak lain mengawal laluan air antarabangsa dan menghalang aliran barangan antara negara-negara bangsa. Kita tidak akan menerima perkara itu dan dunia juga tidak sepatutnya menerimanya. Adakah awak mempunyai sebarang bantahan terhadap kenyataan Mushtaq Al-Khamenei? Terus berkuasa selepas semua ini berakhir dan pengawal revolusi Islam terus memainkan peranan penting seperti yang dilakukan hari ini. Pertama sekali, kita pun tak tahu sama ada dia masih berkuasa walaupun orang kata begitu. Tiada siapa yang dengar, tiada siapa yang pernah dengar tentang dia. Semuanya samar-samar sekarang. Tidak jelas bagaimana keputusan dibuat di Iran. Tetapi matlamat kami di sini sejak awal lagi tidak melibatkan kepimpinan. Adakah kami ingin melihat perubahan? Adakah kami fikir rakyat Iran layak mendapat kepimpinan yang lebih baik daripada apa yang mereka terima daripada rejim ulama? Sudah tentu. Adakah kami akan berasa hancur hati jika berlaku perubahan kepimpinan? Sama sekali tidak. Jika ada sesuatu yang boleh kami lakukan untuk memudahkan perkara itu, adakah kami berminat untuk terlibat? Sudah tentu. Tetapi itu bukanlah tujuan operasi ini. Tujuan operasi ini adalah, seperti yang telah dijelaskan oleh Presiden pada malam pertama, untuk memusnahkan tentera udara mereka, dan itu telah berjaya kami capai. Pemusnahan tentera laut yang sebahagian besarnya telah pun dilaksanakan, dan pemusnahan kilang-kilang, iaitu kilang-kilang yang menghasilkan senjata-senjata tersebut. Memurangkan dengan ketara pelancar peluru berpandu mereka supaya tidak mengancam jiran-jiran mereka dan Amerika Syarikat. Itu adalah matlamat kami. Itulah yang kami fokuskan dan itulah yang kami usahakan. Kami berada di landasan yang betul untuk mencapainya.
Adakah anda benar-benar sehaluan dengan pihak Israel mengenai matlamat dan hasilnya? Mereka mempunyai matlamat yang berbeza, memberi tumpuan kepada peluru berpandu jarak sederhana di utara Iran yang menyasarkan mereka. Dan kami menyelaras serta mengelakkan konflik dengan mereka berkaitan operasi kami. Tetapi tumpuan mereka adalah berbeza. Kami tidak mengkritik perkara itu. Perkara-perkara tersebut adalah ancaman bagi mereka. Peluru berpandu jarak sederhana yang dilancarkan oleh Iran dan sampai ke Israel adalah ancaman yang mereka hadapi. Mereka juga menghadapi ancaman daripada Hizbullah yang juga sedang mereka hadapi. Jadi mereka ada matlamat mereka sendiri dan kami mengelakkan konflik supaya tidak berlaku pertembungan. Tetapi Presiden berkaitan dengan Amerika Syarikat telah memberikan satu misi yang jelas yang sedang kami laksanakan dan kami akan mencapai matlamat kami dalam beberapa minggu. Adakah anda percaya bahawa EU dan negara-negara NATO telah mengkhianati ZEWA pada masa ini? Saya rasa ia sangat mengecewakan, memang begitu. Tetapi Presiden dan negara kita perlu menilai semula semua ini selepas operasi ini berakhir. Salah satu sebab NATO bermanfaat kepada Amerika Syarikat ialah ia menjamin kita mendapat akses kepada pangkalan sekiranya berlaku kecemasan. Ia membolehkan kita menempatkan tentera, pesawat dan senjata di bahagian dunia di mana kita biasanya tidak mempunyai pangkalan, termasuk sebahagian besar Eropah. Pada saat genting, ZEWA telah menimbulkan risiko besar kepada keselamatan negara dan kepentingan kita sehingga kita perlu melaksanakan operasi ini. Tetapi Spanyol, ahli NATO yang telah kita janji untuk pertahankan, akhirnya tidak membenarkan kita menggunakan ruang udara dan pangkalan mereka, malah berbangga mengenainya. Adakah terdapat negara lain yang turut melakukan perkara yang sama? Anda tertanya-tanya, apa yang Amerika Syarikat peroleh daripada perkara ini? Saya sentiasa menyokong NATO kerana saya percaya hak penggunaan pangkalan memberi kita pengaruh, fleksibiliti dan keupayaan operasi di seluruh dunia. Tetapi jika NATO hanya berfungsi untuk kita mempertahankan Eropah dan mereka menolak kita, menafikan hak asas apabila kita memerlukannya bukanlah satu perjanjian yang baik. Sukar untuk terus terlibat dalam perkara ini dan mengatakan ia baik untuk Amerika Syarikat. Jadi semua ini perlu dikaji semula. Baru-baru ini saya telah meluangkan masa di Eropah dan apa yang mereka katakan pada dasarnya ialah Amerika Syarikat sedang menghantar mesej yang mengelirukan, merancang untuk melepaskan diri. Dan mereka nampaknya tidak benar-benar bersedia untuk bersama NATO bagi memajukan benua itu. Itu menjelaskan mengapa kami berhati-hati dengan orang Amerika, terutamanya berkaitan dengan Selat Hormuz. Jika ada sesiapa di Eropah yang memberitahu awak begitu, dia tidak jujur. Kerana Amerika Syarikat mempunyai puluhan ribu askar yang ditempatkan dan aset persenjataan bernilai berbilion-bilion yang diletakkan di seluruh rantau ini. Semua itu ada di sana untuk mempertahankan Eropah, bukan Amerika, daripada serangan, betul? Di mana-mana sahaja. AS adalah asasnya. Tanpa mereka, tiada NATO. Ini diakui sendiri oleh pakatan itu. Jika kita memutuskan esok untuk menarik balik tentera kita dari Eropah, itu akan menjadi pengakhiran NATO. Jadi mereka tahu tentang itu. Kita tidak menarik balik tentera dari NATO. Sesiapa yang mengatakan begitu tidak jujur, mereka hanya bergurau. Pada akhirnya ia mudah. NATO adalah satu pakatan. Dan satu pakatan perlu saling menguntungkan. Ia tidak boleh bersifat sebelah pihak sahaja. Kami berharap dapat menyelesaikan perkara ini. Kami akan uruskan kemudian. Sekarang kami fokus pada operasi ini. Mari kita beralih ke topik lain. Saya ingin bercakap dengan awak tentang Venezuela selepas penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Boleh awak ceritakan lebih lanjut tentang rancangan awak untuk Venezuela pada masa hadapan? Saya rasa semuanya berjalan dengan baik. Kami sentiasa mengatakan begitu selepas operasi itu. Keutamaan kami adalah menstabilkan negara, mengelakkan perang saudara. Kami tidak mahu melihat kejatuhan sistemik maupun penghijrahan besar-besaran. Awak tidak nampak mana-mana perkara itu berlaku. Apa yang anda lihat ialah buat pertama kalinya dalam beberapa dekad, Venezuela kini menjual minyaknya pada harga pasaran. Dan wang itu kembali untuk dibelanjakan demi manfaat rakyat Venezuela. Ia digunakan untuk membeli produk dan peralatan perubatan serta untuk membayar gaji para guru. Gaji guru, polis, kaki tangan awam dan juga pekerja pembersihan bandar. Ini adalah bahagian yang sangat penting. Fasa kedua yang berlaku serentak dengan penstabilan adalah tempoh pemulihan unsur-unsur asas yang membolehkan negara makmur dan berkembang serta menarik syarikat-syarikat kembali. Kita sedang mewujudkan sekarang jenis kestabilan yang membawa syarikat-syarikat besar kembali. Kita mula melihat perkara ini berlaku. Tetapi anda juga dapat melihat kehidupan awam kembali aktif. Media bebas sudah boleh beroperasi. Tahanan politik telah dibebaskan. Parti-parti politik sedang dibentuk semula. Orang ramai mula bercakap dan mengambil bahagian dalam kehidupan awam. Dan akhirnya, anda mahu melihat satu peralihan yang lengkap.
Untuk Venezuela mencapai potensi ekonominya, ia memerlukan sebuah kerajaan demokratik yang stabil, yang menarik pelaburan karena mempunyai undang-undang, mahkamah, dan legitimasi. Jadi kita berada di landasan yang betul, dan banyak daripada kejayaan ini adalah hasil usaha pihak berkuasa sementara yang telah memikul tanggung jawab tersebut. Kami berbincang dengan kedutaan kami setiap hari. Kami sangat optimis mengenainya. Ramai yang menganggap bahawa Washington akan memberi tumpuan kepada Cuba sebaik sahaja perang di Timur Tengah berakhir. Apakah keputusan atau dasar yang anda ingin lihat untuk perubahan rejim? Sejujurnya kami tidak memerlukan apa-apa daripada Cuba. Mereka yang memerlukan kami, saya maksudkan rejim mereka. Masalah Cuba bersifat mendasar. Dan kami cuba menjelaskan perkara ini kepada sesiapa yang sudi mendengar. Sistem mereka tidak berfungsi. Sistem ekonomi mereka tidak dapat digambarkan dan benar-benar tidak berfungsi. Ia bukan sistem sebenar dan tiada apa yang akan berubah tanpa menukar kerajaan. Baru-baru ini mereka berkata, orang Cuba Amerika kini boleh melabur di pulau itu. Tapi nak melabur dalam apa? Melabur di sebuah negara yang mempunyai undang-undang sewenang-wenangnya, tiada sistem mahkamah dan keadilan yang ditetapkan. Siapa yang akan melabur dalam perkara itu? Anda juga tidak boleh mempunyai kemakmuran ekonomi tanpa tahap minimum kebebasan politik. Dengan mengambil bahagian dalam kehidupan ekonomi sesebuah negara, jika saya tidak suka dengan peraturan atau undang-undang yang ada, yang melaksanakan langkah-langkah yang merugikan saya perlu mempunyai hak untuk membuat aduan. Dan di negara itu anda tidak boleh membuat aduan atau anda akan dipenjarakan. Jadi Cuba perlu bertindak jika benar-benar mahu keluar dari masalah. Dalam situasi yang mereka hadapi akibat rejim itu, mereka benar-benar perlu melaksanakan pembaharuan serius, baik dalam kerajaan maupun ekonomi. Jika mereka bersedia, kami akan membantu mereka. Kami tidak melakukan apa-apa yang bersifat menghukum terhadap rejim Cuba. Satu-satunya perubahan ialah mereka tidak lagi menerima minyak Venezuela secara percuma. Mereka tidak lagi menerima subsidi, itu sahaja yang berubah. Gangguan bekalan elektrik yang dilaporkan itu bukan salah kami. Ia sudah berlaku tahun lepas kerana mereka menggunakan peralatan dari tahun 1950 dalam rangkaian elektrik tanpa penyelenggaraan atau pemodenan akibat ketidakcekapan semata-mata. Sebab itulah gangguan bekalan elektrik berlaku. Jadi soalan terakhir saya, jika anda tidak keberatan. Adakah anda mempunyai sebarang idea yang jelas bila perang akhirnya akan berakhir di Timur Tengah? Operasi di Iran akan berakhir apabila kami mencapai matlamat kami, seperti yang telah saya jelaskan. Kami telah memusnahkan tentera laut dan tentera udara mereka. Kami sedang memusnahkan kilang-kilang senjata mereka secara sistematik. Selain itu, kami juga sedang bergerak untuk melemahkan pelancar peluru berpandu mereka dengan ketara. Setelah matlamat-matlamat ini tercapai, kami akan mencapai tujuan operasi. Dan ini tidak akan mengambil masa berbulan-bulan. Ia hanya mengambil masa beberapa minggu. Saya tidak akan nyatakan dengan tepat berapa minggu, tetapi ia adalah minggu, bukan bulan.